Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 31 Mac bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, 7 kematian dan 1,482 kes baru positif COVID-19. Itu perkembangan terkini wabak yang telah melanda negara sejak Februari tahun lalu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada 1,482 kes baharu itu, sebanyak 1,480 kes merupakan jangkitan tempatan, manakala 2 lagi kes import. Catatan sehingga pukul 12 tengah hari tadi menjadikan jumlah kes positif sehingga kini adalah sebanyak 345,500 kes. Katanya sebanyak 1,070 kes sembuh dilaporkan, menyumbang kepada kumulatif 326,624 kes sembuh. 7 lagi kematian dilaporkan selain 164 kes positif dirawat di unit rawatan rapi dan 81 daripadanya menggunakan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, sebanyak 13 kluster baru telah dikenapasti hari ini melibatkan 7 kluster tempat kerja, 5 kluster komuniti dan 1 melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Kluster yang melibatkan tempat kerja adalah kluster Jalan Rasmi Selangor, Haviers Crucia Selangor, Jalan Kisway Sarawak, Bulatan Aman Sarawak, Jalan Jelawat Pulau Pinang, Delima Baiduri Kedah dan Pulau Inyo wilayah Persekutuan Labuan. Manakala kluster komuniti pula Kampung Baru Pasir Putih Sabah, Rimbayan Sabah, Layar Kedah, Emas Bemban Kedah dan Jalan Baji Sarawak. Kluster Lorong Mulia Johor merupakan kumpulan kategori berisiko tinggi. Pasangan kekasih berusia 18 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes buang bayi lelaki mereka yang baru dilahirkan sehingga menyebabkan kematiannya. Bayi tersebut dibuang di dalam semak berhampiran kawasan kilang di Teluk Mas, Melaka kemarin. Ketua Polis Jabatan Siasatan Jenayah Melaka SCP Muhammad Sukri Kamal berkata remaja perempuan ditahan hari ini ketika menerima rawatan di Hospital Melaka kerana mengalami pendarahan selepas melahirkan bayi tersebut, manakala pasangannya ditahan di pekarangan hospital berkenaan pada jam 11 malam Isnin. Menurut SCP Muhammad Sukri, siasatan awal mendapati suspek wanita tersebut melahirkan bayi berkenaan dalam keadaan masih hidup dan disambut teman lelakinya di rumah lelaki berkenaan di Taman Teluk Mas sekitar 12:30 malam Ahad lalu. Lelaki berkenaan dipercayai telah memasukkan bayi itu ke dalam satu kotak plastik sebelum dibungkus dalam plastik hitam sebaik dilahirkan untuk dibuang di kawasan semak. Bagaimanapun bayi itu kemudian telah diambil semula oleh suspek lelaki itu dan menyerahkannya kepada pihak hospital. Mayat bayi malam berkenaan akan dibedah siasat kira-kira jam 9 pagi esok bagi mengesan punca sebenar kematian. Katanya pasangan kekasih itu pula direman sehingga Jumaat ini bagi membantu siasatan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dan jika sabit kesalahan boleh dihukum mati. Padah mencabul kehormatan seorang wanita di tepi jalan minggu lalu, seorang buruh kedai besi dijatuhi hukuman selama setahun oleh Mahkamah Magistrat Kota Baru hari ini. Tertuduh Amran Abdullah 52 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di Mahkamah Magistrat Hamarul Hasimi Rosli. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah melakukan kesalahan menggunakan kekerasan jenayah kepada seorang wanita berusia 19 tahun dengan niat untuk mencabul kehormatannya. Kesalahan itu dilakukan di tepi Jalan Hamzah, Lorong Limau Manis sekitar jam 9.40 pagi 25 Mac lalu. Menerusi rakaman CCTV memaparkan perbuatan tertuduh sehingga tular di media sosial baru-baru ini. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Kesesaan yang mempertukar hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana daripada dua hukuman itu. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Siti Ida Bayu Subhan, manakala tertuduh diwakili oleh Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Siti Atika Abdul Halim. Berdasarkan fakta kes, Amran telah menunggang motosikal di lokasi kejadian dan bertanya sama ada mahu berkahwin dengannya atau tidak. Bagaimanapun wanita itu menolak pelawaan tertuduh sebelum dia beredar selepas sebuah kereta kebetulan lalu di kawasan itu. Selepas itu, Amran menyekat wanita berkenaan dan menyentuh punggung mangsa sebelum terus beredar. Terdahulu, Siti Ida Bayu meminta agar mahkamah menetapkan hukuman yang setimpal kerana tertuduh mempunyai 4 rekod lampau bersabit kes yang sama sebelum ini. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan terus bersama UMNO Johor demi menjaga kemaslahatan rakyat di negeri selatan tanah air itu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata,
Bersatu Johor lebih mementingkan soal negara, negeri dan juga rakyat supaya tidak timbul sebarang pergolakan di kemudian hari. Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menegaskan sebagaimana keputusan untuk terus bersama UMNO dalam Kabinet Persekutuan, partinya juga terus berpegang kepada janji untuk bersama UMNO di Johor. Bagaimanapun Perdana Menteri berharap supaya pihak yang berkenaan berlaku adil kepada Bersatu kerana ada rungutan tentang pembagian jawatan ketua-ketua kampung yang dibuat secara tidak dirundingkan dengan betul. Perkara itu menurut beliau telah membangkitkan rasa tidak puas hati dalam kalangan mereka. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada terdapat kemungkinan Bersatu Johor akan menarik sokongan daripada Menteri Besar Johor Dato' Hasni Mohamad susulan ucapannya di Perhimpunan Agung UMNO 2020 pada Ahad. Terdahulu Muhyiddin tiba pada pukul 3 petang untuk mempengerusikan mesyuarat Bersatu Johor dan Perikatan Nasional PN Johor di sebuah hotel di Putrajaya. Mesyuarat Bersatu Johor selesai sekitar pukul 5 petang sebelum disusuli dengan mesyuarat PN Johor sehingga pukul 6.50 petang. Pada Ahad, Hasni ketika berucap pada PAU 2020 dilaporkan berkata UMNO Johor perlu diberi autonomi untuk menentukan strategi bagi menghadapi pilihan raya di negeri itu. Biarpun UMNO Johor sebelum ini bercadang memberi laluan kepada Tan Sri Muhyiddin untuk terus bertanding di Pagoh, namun sokongan terhadap Perdana Menteri itu dilihat jauh lebih rendah berbanding sokongan terhadap UMNO. Seterusnya, langkah menangguhkan pemilihan UMNO pada tahun 2018 telah menyebabkan parti itu kalah teruk pada pilihan raya umum ke-14 dan ia perlu dijadikan iktibar. Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata demikian mengulas kenyataan bekas Presiden UMNO Dato' Sri Najib Razak. Semalam Najib berkata tindakan mengadakan pemilihan parti sebelum PRU15 boleh membawa keretakan, memecah belahkan parti dan juga menyebabkan calon yang kalah dalam pemilihan dicuri oleh parti lain. Sementara itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Dato' Sri Reza American Naina American turut bersetuju supaya pemilihan parti disegerakan. Antara hujah yang dikemukakan oleh Dato' Sri Najib lah, ya. Tapi saya nak jawab pada beliau, 2018 kita tangguhkan pemilihan parti selepas PRU, lingkup juga. Kalah juga. Khairi Jamaluddin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian dalam sidang media Majlis Penyerahan Penugasan Sukarelawan Khidmat Sokongan Malaysia Vaksin Support System MyVac di kementeriannya hari ini. Dato' Sri Reza Amerika yang juga Menteri Belia dan Sukan turut hadir dalam sidang media itu. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar akan terus memberi fokus kepada tugasnya dalam kerajaan selagi UMNO belum membuat apa-apa keputusan berhubung peletakan jawatan menteri daripada parti berkenaan. Ahli Parlimen Rembau itu berkata kesemua pemimpin UMNO masih lagi terikat dengan pendirian dan keputusan parti. Menurut Khairi, pendiriannya terikat kepada keputusan UMNO dan selagi parti tidak membuat apa-apa keputusan, beliau akan fokus kepada tugas dalam kerajaan. Beliau turut berharap Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan yang bijak dan waras. Khairi sebelum ini mencadangkan agar pemilihan parti itu disegerakan sebagai satu cara untuk menyelesaikan kemelut dalaman UMNO. Katanya UMNO mesti menghadapi PRU dengan kepimpinan yang mempunyai mandat jelas dan boleh mendapat sokongan rakyat. Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapan penggulungannya sempena Perhimpunan Agung UMNO 2020 berkata MKT telah menerima mandat untuk menentukan tarikh yang sesuai bagi kesemua pemegang jawatan utama dalam kerajaan daripada UMNO untuk melepaskan kedudukan mereka. Mandat itu akan digunakan bagi memastikan Perikatan Nasional PN di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin membubarkan Parlimen mengikut tarikh yang sesuai. Harga runcit petrol RON 97 naik 2 sen seliter manakala harga runcit RON 95 dan diesel kekal masing-masing pada RM2.05 dan RM2.15 seliter bagi tempoh 1 hingga 7 April. Harga baru RON 97 kini RM2.52 seliter menurut Kementerian Kewangan dalam kenyataan hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baru itu adalah berdasarkan penetapan harga runcit produk petroleum secara mingguan menggunakan formula mekanisme harga automatik APM. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Langkah itu dilaksanakan sungguh pun harga pasaran sebenar bagi kedua-dua produk telah meningkat melebihi paras harga siling yang telah ditetapkan.
Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, kerajaan juga akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.